Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, kita sambung hadis ke-33 muka surat 71. Cara pembahagian pusaka. An Huzail bin Shurahbil qala su'ila Abu Musa radhiyallahu anhu an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin. فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن bukan walil, wali lam saja. Walibinti libni as-sudusu takmilata thuluthain wa ma baqiya falil ukhti. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رواه البخاري. Artinya daripada Huzail bin Shurahbil. Huzail bin Shurahbil berkata, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baik. Huzail bin Shurahbil berkata, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang pembahagian harta pusaka. Orang suruh dia kira lah. Seperti yang kita tahu, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ni, dia punya kehebatan, kemahiran
kebolehannya dalam bidang Al-Quran. Suara dia sedap. Itu Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari yang Nabi puji, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Demi sesungguhnya kamu dikurniakan Tuhan satu seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud. Suara merdu. Itu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Orang suruh dia takhassus membidangi Al-Quran. Orang suruh dia kira faraid, kira pusaka. Faraid ini tak semua orang boleh. Faraid ini ilmu fardu kifayah, bukan fardu ain yang wajib atas setiap orang Islam. Tetapi kena ada lah dalam satu daerah, kena ada orang yang menjadi pakar rojok faraid. Dalam satu negeri, dalam satu daerah kena ada. Kalau tak ada tu sial. Tak berkat lah duduk di situ, kena hijrah pergi duduk tempat orang reti faraid. Idza qama bihil ba'd, apabila ada seorang yang reti faraid dalam satu daerah, saqatul ithmu, tidak lagi berdosa, anil baqin, orang-orang lain yang tak reti faraid. Ilmu fardu kifayah, ada orang reti, orang lain bukan tak payah, tak berdosa, gugur dosa. Saqatul ithmu anil baqin. Itu ta'rif ilmu apa ni, fardu kifayah. Fardu kifayah. Orang mai tanya dia tentang pembahagian pusaka. Itu bukan bidang dia. Dia tak berapa nak tahu. Orang duk tanya juga, dia pun jawab. Cuma dia pun tak pasti jawapan dia betul ke salah. Dia suruh hampa pi rujuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sebab Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni faqih, reti fiqh, reti kira faraid. Orang suruh Sayyidina Abu Musa kira, dia kira lah. Tapi dia pun tak pasti betul tak betul. Dia kata hampa pi rujuk dengan seorang tokoh yang alim. Walaupun dia kerdil, berdirinya menyamai orang duduk. Itu Ibnu Mas'ud. Dia berdiri sama orang duduk, dia pendek. Dia jenis pendek, kerdil orangnya, kecil orangnya. Tapi ilmunya, Masya Allah, Tabarakallah. Baik, kita baca cerita ni. Faraid tajuk ni saya sentuh dah dalam kelas faraid pagi kemarin. Pukul 8.30. Tajuk ni lah. Ini bagi yang tak ikuti kelas ni, kita ulang balik lah. Huzail bin Shurahbil kata, Abu Musa Al-Ash'ari pernah ditanya tentang pembahagian harta pusaka. Macam mana masalah dia? Seorang anak perempuan. Tolong kira, ada orang mati meninggalkan seorang anak perempuan. Kemudian ada lagi cucu perempuan dari anak lelaki, bintul ibni. Dia ada anak mayat, ada anak perempuan seorang. Mayat juga ada seorang lagi cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki ni macam mana? Contoh dia macam saya ada anak lelaki nama Hazim. Kalau saya mati, cucu perempuan daripada anak Hazim tu, katanya Fatimah binti Hazim bin Zamri. Fatimah tu cucu saya perempuan yang keturunan daripada anak laki mayat. Fatimah binti Hazim bin Zamri. Fatimah tu cucu perempuan dari anak lelaki. Arab panggil bintul ibni. Bintul ibni. Bintul kepada ibn mayat, anak lelaki mayat. Kemudian mayat ni juga ada seorang saudara perempuan. Mayat ni ada kak masih hidup, sister. Jadi mayat ada sister, mayat ada anak perempuan, mayat ada cucu perempuan dari anak lelaki mayat. Anak lelaki dia tak ada lah. Anak lelaki mayat tak ada. Jadi ada 3 perempuan sini. Perempuan pertama kakak mayat atau saudari mayat. Perempuan kedua anak kandung mayat perempuan juga. Perempuan ketiga cucu mayat, cucu daripada anak lelaki mayat. Orang tanya dia pun kira. Abu Musa menjawab,
radhiyallahu anhu, dia jawab macam ni. Anak perempuan tunggal kan, dipanggil bintul wahidah. Anak perempuan tunggal mendapat 1/2. Kan kita duk mengaji faraid kan. Anak perempuan dah dia tunggal, dia seorang, dia dapat an-nisfu. Quran sebut falaha nisfu ma tarak, baginya setengah daripada harta yang ditinggalkan. Hak tu senang je, rujuk Qurannya. Tak payah pening-pening. Anak perempuan tunggal, mayat ada anak perempuan seorang, hak seorang budak perempuan tu dapat setengah. An-nisfu. Piramli kata Ahmad nisfu. Nisfu tu setengah, 1/2. Ni betul Abu Musa cakap macam ni, betul ni, radhiyallahu anhu. Kemudian dia kata lagi, saudara perempuan juga mendapat 1/2. Anak perempuan mayat dapat 1/2, kakak mayat pun dapat 1/2. Seorang setengah-setengah, habis. Dia ni setengah, habislah harta. Sebab kakak ini pun dalam Quran disebut 1/2 juga. Untuk saudari, sister mayat, kalau seorang tunggal, saudari tunggal pun 1/2. Tu yang kena mengaji faraid. Bukan macam tu. Dia ada situasi-situasi dia. Tak betul macam ni. Tak betul cara kira macam ni. Hak anak perempuan dapat setengah tu betul. Kakak mayat dapat setengah dah. Kakak mayat dah macam tu. Ada kaedah lain pula. Bila saudari mayat duduk dalam satu retah, satu paper hak kita nak kira ni, saudari mayat ada, anak perempuan mayat pun ada. Di situ saudari mayat akan dapat asabah. Ada kaedah dia yang berbunyi al-akhawat ma'al banat asabat. Saudari-saudari bila bersama anak-anak perempuan mayat. Ni pun ni saudari mayat. Saudari mayat bila duduk dalam kira-kira bersama anak perempuan mayat, saudari mayat ni mendapat asabat. Al-akhawatu ma'al, ada perkataan ma'a. Al-akhawat ma'al banat asabat. Diistilahkan dalam ilmu faraid dipanggil asabah ma'al ghair, huruf ma'am. Saudari bersama anak perempuan, saudari, dia tak dapat pecahan dah dalam tajuk tu, dia dapat asabah. Yang betulnya, saudari dapat asabah. Anak perempuan tunggal dapat 1/2. Cucu perempuan mendapat 1/6. Kemarin kita mengaji, bila anak perempuan mayat dapat 1/2, cucu perempuan mayat boleh dapat 1/6, yang disebut takmilatas thulutsain, menyempurnakan 2/3. Saya nak tunjuk pun tak boleh lah. Minggu lepas pun kita belajar, pagi kemarin pun kita belajar. 1/2 untuk anak tunggal mayat perempuan, 1/6 untuk cucu perempuan mayat dari anak lelaki mayat. Katakan saya ada anak perempuan, tapi syarat dia anak perempuan tu tunggal lah. Anak perempuan tunggal dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6. Sebab kalau kita gabungkan 1/2 dengan 1/6, akan timbullah 2/3. Saya buat contoh jam. 1/2 jam berapa minit? 1/2 jam tu setengah jam berapa minit? 30 minit kan? Kalau kita sebut 1/6 jam pula berapa minit? Benda nak kena fikir ni. Tak syok no. 1/6 jam. Sejam 60 minit. 1/6 jam berapa minit? 10 minit. Jadi 1/2 jam campur dengan 1/6 jam. Setengah jam 30 minit. 1/6 jam 10 minit. 30 minit campur dengan 10 minit berapa minit? 40 minit. 40 minit tu 2/3 jam. Itu orang panggil gabungan an-nisfu was-sudus. An-nisfu was-sudus, natijahnya ialah thuluthan, 2/3. 1/2 campur 1/6, 2/3. Itulah dalam ilmu matematik dan dalam ilmu faraid. Maka bajet 2/3 tu masih ada lagi. Bila anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan berhak mendapat 1/6 untuk menyempurnakan bajet yang Allah Ta'ala bagi dekat anak perempuan dan cucu perempuan. Limit paling banyak 2/3. Jadi yang betulnya kira macam ni. Anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6. Melengkapkan bahagian 2/3.
Dan untuk kakak mayat, patutnya dia dapat balance, baki, asabah ma'al ghair, mengikut kaedah al-akhawat ma'al banat asabat. Gitu. Tentu faham ke tak faham tak tahulah. Saya cerita macam itulah, dia punya jalan cerita. Tapi Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ni dia mahir Quran, dia hafal Quran. Itu yang perlu belajar. Belajar Quran saja tak cukup. Itu ulama pecah-pecahkan ilmu faraid, dia ada ilmu khas. Takat kita nak cari dalam Quran saja, kita tak akan faham. Dia ada situasi khusus. Kemudian untuk kakak mayat, sebelum kita nak bagi asabah, kerana dalam kira-kira kita ada anak perempuan mayat. Kakak mayat, bukan kakak saja, adik mayat ke kakak mayat, dia pun akan dapat asabah bila bersama anak perempuan mayat. Betul? Kakak tu sendiri, saudari tu sendiri, sebelum kita nak bagi asabah dekat dia, kita kena cek dulu. Kalau ada 3 ni, dia tak dapat apa-apa saudari. 3 golongan ni akan menghalang dia. Siapa? Ayah mayat. Mayat punya bapa ada tak? Adalah hadis ni tak disebutkan ayah. Okey, kakak ada peluang untuk dapat harta pusaka. Kemudian yang kedua, ada tak son, anak lelaki mayat? Ibn, anak lelaki mayat ada tak? Tengok dalam hadis ni ada tak? Tak ada. Dalam ni cerita mayat meninggalkan seorang anak perempuan, mayat meninggalkan cucu perempuan daripada anak lelakinya, mayat meninggalkan saudari. Jadi saudari ni setelah kita buat semakan, ayah mayat tak ada, cantik. Anak lelaki mayat pun tak ada dalam ni. Cucu lelaki dari anak lelaki mayat, ini dipanggil ibnul ibni. Ibnul ibni. 3 ni penghalang. Ukhtun, akhwat, saudari-saudari, saudara pun serupalah, brother and sister akan terhalang kalau ada 3 ni. Ayah mayat, anak lelaki mayat, cucu lelaki daripada anak lelaki mayat. Kalau kata ada Hasan bin Hazim bin Zamri, Hasan bin Hazim tu dipanggil cucu lelaki dari anak lelaki. Bagi saya lah. Jika tak ada ni baru kita panggil lain clear. Saudari mayat lain clear, dia berkelayakan untuk dapat pusaka. Dapat macam mana? Tengok pula. Ada anak perempuan, dia dapat asabah. Gitu. Kalau anak perempuan tak ada, cucu perempuan tak ada, kakak ni baru dia layak dapat pecahan 1/2. Begitu pula. Saudari mayat ni, mengikut keadaannya, kalau anak perempuan mayat tak ada, cucu perempuan mayat tak ada, anak laki mayat tak ada, cucu laki mayat tak ada, ayah mayat pun tak ada, ada kakak mayat. Waktu tu baru kita bagi pecahan. Kakak ada berapa orang? Kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3. Gitu. Bila dia bersama anak perempuan mayat, dia dapat asabah. Saudari mayat mendapat asabah, bukan dapat pecahan. Jadi ada kalanya saudari mendapat pecahan, ada kalanya saudari mendapat asabah, ada kalanya dia terhalang. Siapa halang dia? Ayah mayat, atau anak lelaki mayat, atau cucu lelaki daripada anak lelaki mayat. Jadi faraid ni kita perlu mengingat dan faham jalan kira. Ada benda yang kita kena ingat dalam kepala. Orang tanya, ustaz, ada ni, mak mertua saya mati, kak dia ada lagi. Kak dia dapat tak? Kita kena sembang tu. Mak mertua mati, okey. Kita kena tanya, dia nak tanya kak kepada mak mertua dapat tak harta mak mertua? Kak mak mertua, kak kandung. Kena tanya banyak, kak ni seibu sebapak ke, seibu ke, begitu pula. Basicnya kita kena tanya, mak mertua hak mati ni ada ayah lagi? Kalau dia kata ada, kak dia awal-awal lagi reject. Sebab ayah mayat menghalang saudari mayat. Dia kata tak ada. Tak ada, tak apa. Okey, mak mertua kamu mati, dia ada anak lelaki tak? Ada. Anak lelaki halang kak tu. Kak tu awak tak payah duk kira, kak tu tak dapat. Mak mertua kamu mati, ada tak cucu lelaki daripada anak lelaki dia? Kalau kata ada, 3 golongan ni dipanggil hajibun, penghalang-penghalang. Kalau tak ada ayah, si mati, kita kira orang mati tu, orang mati tak ada ayah, orang mati tak ada anak lelaki, orang mati tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki, barulah dia punya sister saudarinya mendapat pusaka.
Dapat berapa? Tu tajuk lain pula. Dapat banyak mana? Kalau dalam kira-kira tu ada anak perempuan mayat, saudari mendapat asabah. Kalau anak perempuan mayat tak ada, cucu perempuan mayat tak ada, dia dapat cara pecahan. 1/2 atau 2/3. Itu banyak benda lah nak diambil kira. Nak diambil kira. Jadi kalau takat mengaji Quran, kalau takat mengaji hafal Quran, tarannum tak boleh faraid. Kalau takat mengaji mahat tahfiz hafal Quran, tak mengaji subjek khas faraid, tak erti. Betul tak? Dia memang hafal Quran, ingatan dia kuat Quran. Boleh petik ayat Quran sana sini tapi faham ke faraid dah, dia kena mengaji khususi. Tu yang ulama buat buku khas, kitab khas, pelajaran khas. Tengok ke Quran, saudari dapat setengah. Okey, saudari dapat setengah. Buka muka surat lain pula, anak perempuan tunggal setengah. Saudari setengah, anak perempuan setengah. Setengah-setengah habis ya. Tu yang cucu tu. Padahal cucu tu layak mendapat 1/6. Sebab anak dia pasal anak perempuan mayat seorang. Anak perempuan mayat seorang 1/2. Maka cucu walaupun dia generasi bawah, dia boleh dapat 1/6. Takmilatas thulutsain. Menyempurnakan 2/3. Baik. Tak apalah. Ini kalau siapa nak faham betul-betul, dia kena ikuti kelas faraid. Kelas pun dia alam maya, no payah nak faham. Harap-harap habislah pandemik ni. Dia tak payah mana faraid. Kita buat kursus bersemuka. Kita cerita jalan kira, kita ingat betul-betul ni, berapa hari ya? 3 hari rasa boleh habis faraid. Tapi kena bersungguh lah. Dia kena bersemuka juga lah. Online ni kita pun tak tahu. Ada yang faham, ada yang tak faham kan. InsyaAllah. Hadis ni nak bagi tahu kata, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari walaupun dia menghafal Al-Quran, walaupun dia pandai baca Quran, qiraat, tapi tak mesti orang yang reti Quran itu reti ilmu faraid. Faraid ni diduduk dalam ilmu fiqh. Dan orang yang reti fiqh pun belum tentu reti faraid. Dan orang yang reti faraid kalau tak mengajar, lama-lama dia akan lupa. Betul ke tak betul? Dia dulu faham, tapi dah tak mengajar, akhirnya dia lupa. Dia kena main selalu. Main selalu, mengajar selalu. Barulah dia boleh ingat. InsyaAllah. Baik. Tengok apa jawapan Sayyidina Abu Musa. Dia silap dalam menjawab. Tapi tak apa. Dia tak ego. Dia tahu kata kemampuan dia terang mana. Katanya, dia kata anak perempuan dapat setengah. Saudara perempuan juga dapat setengah. Setengah-setengah habis. Cucu perempuan dari anak lelaki tak dapat apa-apa. Salah. Dia kata macam ni. Pergilah kamu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu supaya dia dapat menyemak jawapan saya tadi. Maka sahabat pun pergi bertanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka memberitahunya berkenaan jawapan yang sudah dijawab oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika aku memberi jawapan yang salah, sudah tentu aku menjadi sesat. Ibnu Mas'ud kata kalau aku tak perbetul jawapan dia, aku jadi sesat pula. Aku nak kena habaq jawapan yang betul. Dan bukanlah aku manusia yang diberi petunjuk. Aku akan menjawab soalan dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan tunggal mendapat 1/2. Okey, yang tu betul. Cucu perempuan dari anak lelaki mendapat 1/6. Akhawat soalan. Akhawat ni saudari-saudari, sisters. Terhalang tak kalau ada ikhwah? Ikhwah ni brothers. Tak terhalang. Ni pun satu pangkat. Ni pun akan dapat asabah. Itu asabah bil ghair. Abang-abang dengan kak-kak, ni pun satu pangkat. Pangkat brother sister tu kira sekali. Ni pun akan dapat asabah. Hak abang dapat 2 bahagian. Hak perempuan dapat 1 bahagian. Tapi kena tengoklah, kena check lah halangan dia. Ikhwah ataupun saudara-saudara ini pun 3 penghalang. Ibn, Kalau tak ada 3 ni, maka saudara bersama saudari mendapat asabah.
Saudara dia tak syarat bersama anak perempuan mayat. Dia yang penting saudara ni tak ada mayat, tak ada anak lelaki, mayat tak ada cucu lelaki, dan juga tak ada cicit lelaki daripada anak-anak lelaki ni. Mayat tak ada zuriat lelaki, mayat tak ada ayah, maka saudara dapat asabah. Kalau ada saudari, saudara bersama sekali dengan saudari. Saudara dan saudari itu kita gabungkan ke semua mereka, mereka dapat belen baki atau Arab panggil asabah. Saudara ni dia memang akan menunggu asabah. Dia saudara bila-bila pun dia dapat asabah. Berbeza dengan saudari. Saudari kalau mayat tu tak ada anak-anak perempuan, cucu perempuan, saudari akan dapat pecahan 1/2 atau 2/3. Baik, tak apalah. Kita mengaji ni sekadar nak ambil tahu ini satu masalah faraid. Ada banyak lagi masalah-masalah lain dalam ilmu faraid. Baik, yang betulnya anak perempuan mendapat 1/2, cucu perempuan dari anak lelaki bintul ibni mendapat 1/6. Kalau bintul ibni ni ramai pun, mereka berkongsi 1/6. Pokoknya yang penting anak perempuan mayat tu tunggal, maka cucu perempuan mayat ramai pun tak apa. Yang penting cucu tu mai ikut anak lelaki mayat, mereka akan berkongsi 1/6 sesama mereka. Ini yang saya tekan dalam kelas faraid. Anak perempuan tidak dapat menghalang cucu mayat. Yang boleh halang cucu mayat ni siapa? Anak lelaki mayat. Anak lelaki, dia generasi terdekat, dia akan menghalang generasi cucu. Tak kiralah cucu lelaki maupun cucu perempuan. Anak perempuan tak halang. Baik. 1/6 ni dipanggil takmilatas thulusain dalam istilah faraid. Melengkapkan peruntukan 2/3. Dan harta yang berbaki diberikan kepada saudara perempuan yang disebut asabah. Ini cara kira Sayyidina Abdullah bin Abbas bertepatan dengan ilmu faraid. Dan Nabi pun kira macam tu, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Kemudian kami pergi semula kepada Abu Musa. Pula dah ni ni sat pi kat Abu Musa, sat pi dekat Abdullah bin Mas'ud, pi pula dekat Abu Musa radhiyallahu anhu. Kemudian kami pergi semula kepada Abu Musa, sat sini, sat sini, patah balik dan menceritakan kepadanya dengan jawapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Abu Musa berkata, kamu jangan bertanya lagi kepada aku selepas ini. Tengok tu orang panggil insaf. Al-insaf. Dia tak mengaku kata, dia tak kata ini pendapat saya. Abdullah bin Mas'ud salah, aku betul dah. Dia tak cakap macam tu. Dia mengaku takat mana yang dia tahu. Kamu jangan bertanya lagi kepada aku selepas ini. Soalan-soalan faraid jangan duk tanya aku. Selagi si alim ini masih ada di kalangan kamu. Keterangan. Ilmu faraid sangat penting untuk dipelajari. Pentingnya, macam orang ada duit KWSP, dia bubuh penama pewaris-pewaris yang layak dapat duit kalau dia mati. Dan dia boleh letak pecahan. Kalau dia mengaji faraid, dia boleh letak siap-siap pecahan. Kalau dia bubuh semua sama, 5 orang penama semua dia bubuh 20%, salah. Nanti mereka akan dapat sama rata. Padahal tak sama. Harta pusaka ni tak sama. Jadi dia nak letak nama pun kena tahu. Dia ada anak lelaki. Dia bubuh penama nama kak dia apa siapa? Kak dia terhalang dengan anak lelaki. Kak dia sister. Yang ni son. Anak lelaki halang saudari. Itu kena tahu. Bila kata nama penama ni, penama yang boleh terima faraid. Dan dia kena update, kemaskinikan. Bila dapat anak baru, pergi bubuh nama baru. Bubuh dalam bentuk pecahan, boleh bubuh. Nanti bila dia mati, harta itu akan disalurkan kepada anaknya. Elok dah mengikut faraid dah. No? Begitu. Kalau tabung haji tu, yang tu pemegang amanah lah. Tak boleh bubuh nama ramai-ramai.
Kalau KWSP, dia boleh buh nama. Anak dia 7 orang, buh semua. Dia ada mak dia, ayah dia lagi, buh nama. Isteri dia, mak, ayah, isteri, anak-anak buh. Buh dengan pecahan. Mak, ayah 1/6 pasal dia ada anak. Tu. Anak dapat baki. Boleh buat. Kemudian, kalau dalam keluarga dia ada kematian, dia boleh kira. Kalau dia belajar, dia boleh kira. Lepas tu dia tashih, minta ustaz tolong semak, saya kira betul tak betul. Ada beberapa orang pelajar kita, pelajar dewasa lah, yang berlaku kes kematian dan dia cuba kira. Dia minta saya, ustaz tolong tengok betul tak? Betul. Dia tengok, oh no, faham. Bila boleh kira tu, mana faham tu? Faham. Jadi dalam keluarga sendiri, kita boleh buat kira-kira. Keluarga kita, abang kita, kak kita mati, kita bolehlah tolong-tolong urus macam mana nak bahagikan faraid. Faraid ni dia tak perlukan algebra. Dia hanya perlu kali dengan bahagi je. Kali, bahagi, pecahan, memperkecilkan nombor kalau boleh kecil, itu je. Tak payah mana. Senang lah. Nak kena ingat dia punya langkah-langkah dia. Ilmu faraid sangat penting untuk dipelajari. Nabi menyuruh para sahabat mempelajarinya dan mengajarkannya. Tak ajak lupa. Belajar, lepas tu tak mengajar. Lupa, rugi. Ialah ilmu yang mula-mula ditarik oleh Allah pada akhir zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkannya kepada orang ramai. Sesungguhnya ia separuh ilmu. Ia ilmu yang mudah lupa dan ialah ilmu yang mula-mula dicabut dari umatku. Lupa. Kita nak kena ingat dia ni saudari. Saudari dia boleh dapat kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3. Kalau saudari bersama saudara dapat asabah. Kalau saudari bersama anak mayat bukan dapat 1/2, 2/3, dapat asabah ma'al ghair pula. Kalau saudari tu mayat tu ada ayah halang saudari. Mayat tu ada anak lelaki halang saudari. Mayat tu ada cucu lelaki daripada anak lelaki, halang saudari. Dia kena tahu bila dia ni dapat pecahan, bila dia ni dapat asabah, bila dia ni terhalang. Dia kena perhati, kena ambil kira habis. Ada yang macam saudari ni penghalangnya 3. Ayah mayat, anak lelaki mayat, cucu lelaki mayat. Ibnul Ibni. Ada yang 6 penghalang. 6 penghalang ni mana ramai duk halang dia, tak mau bagi dia dapat harta mayat. Siapa dia? Yang ni saudara seibu atau saudari seibu. Dia dengan mayat tu sama-sama satu mak. Dia adik mayat ke, dia abang mayat ke, kak mayat ke, yang penting dia bersaudara dengan mayat. Dia saudari mayat atau saudara mayat seibu. Semak orang panggil. Semak. Satu mak. Katalah saya mati, saya ada adik saya yang satu mak dengan saya. Dia dapat tak harta saya? Yang ni kena cek ada 6 penghalang saudara seibu atau saudari seibu. Dipanggil auladul ataupun ikhwah wal akhawat lil Saudara atau saudari seibu, dia dihalang oleh 6 golongan. Payah dia nak dapat. Ada 6 golongan duk halang dia. Kalau tak ada 6 ni baru dia dapat. Siapa? Anak laki mayat. Saya ada anak laki. Hazim Wahbah menghalang saudara seibu saya. Kalau mayat tak ada anak laki, mayat ada tak cucu lelaki? Kalau mayat ada cucu lelaki, halang saudara seibu atau saudari seibu. 2. Anak lelaki menghalang, cucu lelaki menghalang. Siapa lagi halang? Anak perempuan mayat pun halang. Kalau mayat ada anak perempuan, halang dia juga. Kosong, dia tak dapat apa. Ini saudara atau saudari seibu. Siapa lagi halang? Cucu perempuan mayat, bintul ibni. Cucu perempuan daripada anak lelaki mayat menghalang. Siapa lagi halang? Ayah mayat halang.
Siapa lagi halang? Grandfather, ayah kepada ayah mayat. Datuk mayat, ayah kepada ayah mayat tu pun halang juga. Bukan ayah kepada ibu mayat, ayah kepada ayah mayat, abul ab. Kalau ada 6 ni, salah satu daripada 6 ni tak dapat dia ni. Pasal dia hubungan dengan mayat hanya satu ibu, bukan satu pak. Mak sama, ayah lain-lain. Siapa halang? Saya cakap dalam bahasa Arab. Penghalang akhul li'um atau ukhtul li'um. Ada 6 penghalang. Siapa? Ibn, anak laki mayat. Ibnul ibni, cucu laki daripada anak laki mayat. Bintun, anak perempuan mayat. Bintul ibni, cucu perempuan daripada anak lelaki mayat. Abun, ayah mayat. Jaddun, ayah kepada ayah mayat. 6 ni tak ada, baru lain clear dia dapat. Baru dia dapat apa? Nak kena buka pula. Dapat apa? Dapat pecahan. Berapa pecahan dia dapat? Berapa pecahan? Kalau dia seorang je saudara mayat. Dia seorang je. Saudara seibu mayat. Dia seorang. Dia dapat 1/6. Kalau ni peramai, ada beberapa orang saudara seibu saya, ada beberapa orang saudari seibu saya. Setelah kita check list tu, 6 penghalang ni tak ada, clear, maka kalau ni peramai, fahum syuraka'u fi thuluth. Mereka berkongsi 1/3. Saudara-saudara seibu dan saudari-saudari seibu berkongsi 1/3. Kita bagi 1/3, hampa kongsi sesama hampa. Dan dalam kes ni, saudara-saudari seibu, mereka dapat fahum syuraka'u fi thuluth. Mereka berkongsi 1/3. 1/3 itu yuqsam bainahum bisawiyah, dibahagi sama rata. Maknanya saudara seibu, saudari seibu, kita tak ada bagi saudara dapat 2 bahagian, saudari dapat 1 bahagian. Dalam kes ini, mereka dapat pembahagian yuqsam bainahum, dibahagikan di antara mereka bisawiyah, sama rata. Brother and sister yang satu ibu dengan mayat, mereka dapat 1/3, bahagi sama rata. Kalau kata setiap orang dapat 1,000 tanpa melihat kepada jantina. Ini masalah khusus, masalah saudara-saudari seibu, tidak dilihat jantina, dibahagi secara sama rata. Dalam bab-bab lain, ayah dapat lebih dari ibu. Anak lelaki dapat lebih daripada anak perempuan. Saudara seibu sebapa dapat lebih daripada saudari seibu sebapa. Ini semua, itulah faraid lah. Seronok bagi orang yang minat, dia syok lah. Saya kata saya ada adik satu ibu dengan saya. Mak sama, ayah lain-lain. Saya mati. Dia dapat tak? Soalan pertama, dapat tak? Cek dulu. Saya ada anak laki tak? Cucu laki, anak perempuan, cucu perempuan, ayah, datuk. Saya ayah tak ada dah, datuk tak ada dah. Tapi saya ada anak perempuan, cucu perempuan tak ada lagi. Anak perempuan ada, anak lelaki ada. Maka, sorry ya, dia tak dapat apa-apa lah, syai' terhalang. Kalau saya tak ada anak lelaki, saya tak ada anak perempuan, saya tak ada cucu lelaki, tak ada cucu perempuan, saya tak ada ayah dan datuk, maka dia layak dapat. Dia dapat berapa? Tengok, dia ada berapa orang? Kalau seorang aja, dapat 1/6. Kalau ramai, fahum syuraka, mereka berkongsi sama rata. Fithulus, kita bagi 1/3, hampa kongsi sama rata. Hak saudara seibu dengan saudari seibu ni dapat sama rata. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Walaupun mereka berbeza jantina, tapi mereka sama-sama pangkat dengan mayat, bersaudara satu ibu. Itu ilmu hajib mahjub. Mayat ni mati, hak hidup ni terhalang. Siapa halang dia? Berapa penghalang dia? Gitu. Kalau nenek, penghalang dia satu je. Nenek nak dapat harta cucu, jangan ada ibu. Ibu tak ada, harta mengalir kepada nenek. Mayat ada ibu, nenek tak dapat. Itu nenek ibu kepada ibu. Nenek belah ayah. Nenek tu ibu ayah. Nenek tu ibu ayah. Penghalang dia 2. Nenek belah ayah, dia nak dapat harta mayat, syarat mayat ni tiada ibu, tiada ayah. Ibu tak ada, ayah tak ada. Baru nenek belah ayah dapat. Maknanya nenek belah ayah, kita kena semak 2. Mayat ni ada lagi mak dengan ayah. Kalau tak ada, mak tak ada, ayah tak ada, nenek belah ayah dapat 1/6. Nenek belah ibu pula, syarat dia satu je, penghalang dia ibu. Mother tu yang menghalang grandmother.
Nenek belah ibu. Kalau orang tanya nenek dapat tak? Kita kena tanya nenek belah mak ke belah ayah. Gitu dulu. Kalau belah ayah, 2 penghalang. Kalau belah ibu, 1 penghalang. Ustaz, mayat mati dia kok dia dapat tak? Kok kita kena tanya dulu. Mayat ni ada tak 3 penghalang? Ayah, anak laki, cucu laki daripada anak laki. Tak ada yang ni, maka kok berkelayakan. Berkelayakan tu dapat pecahan ke dapat asabah? Semua nak kena ambil kira, nak kena tengok. Tu yang Nabi kata ilmu faraid ini, ilmu yang sangat penting, ilmu yang mula-mula sekali ditarik di akhir zaman dengan Allah matikan para ulama. Dulu ulama-ulama ni kalau dia mengajak tafsir pun dia reti faraid. Kalau dia mengajak nahu pun dia mesti reti faraid. Kalau dia mengajak tasawuf pun dia reti faraid. Akhir zaman kata Nabi, Allah akan hilangkan ilmu faraid. Orang ni boleh mengajak tafsir tapi tanya faraid dia golek kepala. Dia kata saya biasa mengaji tapi lupa lah. Mengaji tingkatan 6 dulu. Dia ni boleh mengajak fiqh, tanya faraid, Allah. Tak, itu pentingnya. Kalau kita belajar faraid, masih ada orang yang minat faraid, insya-Allah dunia ni lambat lagi nak kiamat. Kerana Allah tak akan kiamatkan dunia ni selagi masih ada orang yang minat dan menguasai ilmu faraid. Betul tak? Gitu. Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah, belajar faraid. Lepas belajar apa? Ajarkannya kepada orang ramai. Sesungguhnya ia separuh ilmu. Faraid itu dia ada tafsir, dia ada fiqh, dia ada matematik, ada belakang. Dan ia ilmu yang mudah lupa. Dan ialah ilmu yang mula-mula dicabut dari umatku. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Setiap tempat atau daerah wajiblah ada sekurang-kurangnya seorang yang benar-benar pakar dalam ilmu faraid. Ia bukanlah ilmu yang diwajibkan ke atas semua orang Islam atau yang dinamakan fardu ain. Sebab itulah para sahabat sendiri berbeza kefahaman dan kemampuan mereka di dalam ilmu ini. Antara sahabat yang handal dalam ilmu ini ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seperti hadis di atas. Dan juga Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa ashadduhum fi amrillah Umar wa asdaquhum hayaan Uthman bin Affan wa aqdahum Ali bin Abi Talib wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh bin Jabal wa afraduhum Zaid bin Thabit wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'b wa li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih wa Ibn Majah. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling penyayang terhadap umat-umatku yang lain ialah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam urusan agama Allah, Umar. Yang benar-benar pemalu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang paling bijak dalam memutus sesuatu perbicaraan, Ali bin Abi Talib. Yang paling alim tentang halal dan haram, Mu'adh bin Jabal. Yang paling alim faraid, Zaid bin Thabit. Yang paling baik bacaan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Ketahuilah, bagi setiap umat terdapat orang yang paling amanah. Dan yang paling amanah di dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Di dalam ilmu faraid, kaedah pembahagian harta pusaka kepada para waris dibahagikan kepada 2 kategori. Pertama, pewaris mendapat harta secara pecahan yang telah ditetapkan oleh Allah. Pewaris begini dinamakan ashabul furud. Pecahan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran adalah seperti berikut. Ada orang dapat 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3. Kedua, pewaris mendapat lebihan baki selepas dibahagikan harta kepada ashabul furud. Bagi kat orang lain dulu, hak baki baru bagi kat mereka ni. Pewaris begini mendapat secara asabah. Contoh waris asabah ialah anak lelaki. Anak lelaki bila-bila pun dia dapat asabah, dia dapat baki. Asabah bin nafsi nama dia, memang original asabah. Anak lelaki, cucu lelaki, pak sedara. Di pak sedara susah nak dapat. Dia terhalang dengan anak lelaki, cucu lelaki, sedara, anak sedara.
Lepas tu baru pak saudara ni dia duduk nombor yang keberapa? Dia terhalang. Dia payah nak dapat. Dan ada juga waris yang memiliki pecahan tetap, tetapi dalam keadaan tertentu dia mendapat secara asabah pula. Ada juga. Macam saudari tadi kan, dia ada pecahan. Ada kala dia dapat asabah, ada kala dia dihalang. Seperti anak perempuan bagi si mati. Anak perempuan, kalau tak ada anak lelaki, dia dapat 1/2. Kalau ramai 2/3. Kalau ada anak lelaki, dia dapat asabah. Betul. Boleh tukar-tukar. Jika dia seorang, maka dia mendapat pecahan 1/2. Jika anak perempuan ramai, maka mereka berkongsi 2/3. Dan jika ada anak perempuan dan anak lelaki, maka mereka mendapat secara asabah. Bagi setiap anak lelaki akan mendapat bahagian seperti 2 orang anak perempuan. Dipanggil apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu contohnya. Kita bagi contoh cucu perempuan pula. Cucu perempuan dari anak lelaki pula, jika bersama dengan seorang anak perempuan, macam dalam hadis tadi, maka cucu perempuan itu akan mendapat 1/6 bagi menyempurnakan peruntukan anak perempuan, iaitu 2/3. Kerana 1/2 bahagian anak perempuan, apabila ditambah dengan 1/6, ini saya sebut dah tadi, setengah jam 30 minit, 1/6 jam 10 minit. 30 tambah 10 minit, 40 minit. Itu 2/3 jam. Okey. Apabila 1/6 bahagian anak perempuan ditambah dengan 1/2 bahagian anak perempuan ditambah dengan 1/6 bahagian cucu perempuan dari anak lelaki, ia bersamaan 2/3. Dalam kurungan 1/2 tambah 1/6, jawapannya 2/3. Namun jika anak perempuan itu ramai, 2 orang atau lebih, maka cucu perempuan tidak akan diberi pusaka. Ni pagi kemarin kita beritahu dah. Kalau anak perempuan mayat ramai, anak-anak perempuan mayat dapat 2/3. Maka cucu perempuan mayat tak dapat apa sebab dah habis peruntukan. Kerana anak-anak, 2 kali kerana tu. Kerana anak-anak perempuan telah menghabiskan peruntukan 2/3 itu. Melainkan jika cucu perempuan dari anak lelaki bersama cucu lelaki dari anak lelaki, maka cucu perempuan masih layak mendapat secara asabah. Ini pun saya dah ajak kemarin, istilah yang disebut sebagai akhul mubarak, saudara pembawa tuah. Ada dalam kelas faraid. Saudara perempuan seibu sebapa atau saudara perempuan sebapa pula, apabila bersama anak perempuan, dia mendapat pusaka secara asabah berdasarkan kaedah yang disebut oleh ulama faraid, al-akhawat ma'al banat asabat. Artinya saudara-saudara perempuan mendapat asabah bersama anak-anak perempuan. Anak perempuan kekal dengan pecahannya, saudara perempuan akan dapat asabah. Asabah itu diistilahkan dengan nama al-asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair namanya. Ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghair, ada asabah ma'al ghair. Itu kena detailnya dalam ilmu faraid lah. Kitab ni hanya memberi gambaran umum perjalanan fiqh. Yang kata fiqh tu bermula daripada air, mesti melalui semua bab ni. Bab puasa, zakat, haji, riba, jual beli. Mesti melalui bab faraid. Ia satu bahagian daripada ilmu fiqh yang sangat luas. Dan semua tajuk-tajuk ni ada dalam kitab Tanwirul Masalik nanti. Kalau kita berjaya terjemahkan ke semuanya, semua itu ada. Fiqh yang lengkap daripada taharah, solat, kemudian ada lagi zakat, puasa, haji, korban, akikah, nazar, sumpah, ada lagi nikah kahwin, faraid, panjang lah. Jadi kitab yang kecil ini memberi thaqafah amah, gambaran luas, gambaran umum apa itu ilmu fiqh. Dan kalau nak baca detail tu, kita kena membaca kitab fiqh secara khusus lah, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tamat kitab ni, kita akan baca kitab 40 kisah dari Al-Quran. Kita baca kitab 40 kisah
dari Al-Quran, pengajian berbentuk tafsir, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.